يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ah ansit wa imam yakhutub faqad laqad." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi Allah, khatib berpesan kepada dirinya sendiri dan kepada saudara-saudara agar marilah sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan yang ada di dalam diri kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya, dalam masa yang sama meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Ini kerana hanya orang yang bertakwa sahaja amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati, menangis adalah fitrah bagi seorang manusia. Bukan hanya apabila ditimpa kesusahan atau kesedihan sahaja. Bahkan manusia mudah mengalirkan air mata apabila bergembira ke atas sesuatu perkara. Menjadi nikmat yang tidak terhingga buat seorang hamba apabila menitiskan air mata kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu nikmat juga bagi seorang hamba apabila dia boleh menitiskan air mata mengenangkan kembali dosa yang pernah dilakukan olehnya. Sepanjang usia kita ini, tanyalah diri kita sendiri, pernahkah kita menangis kerana mengenangkan dosa? Takutkan Allah Subhanahu wa taala? Seandainya tidak pernah, seandainya terlalu sukar untuk melakukannya, ketahuilah bahawa hati kita sudah terlalu kotor. Hati kita sudah terlalu keras untuk tunduk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini adalah perkara yang amat ditakuti. Kerana ketika hati itu sudah mati, maka pasti tidak akan hati itu menerima nasihat serta diketuk keinsafan lagi. Apatah lagi apabila hati itu mati, dia sudah lagi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya, perbuatan jenayahnya, khianat anggotanya pada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi dianggap salah, tetapi ianya merasa seperti biasa saja. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kamu beriman dengan Al-Quran atau kamu tidak beriman dengan Al-Quran, itu tiada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepadanya sebelum itu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat suci Allah, mereka tersungkur di atas muka mereka sendiri sambil bersujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata di dalam sujud mereka, Maha suci Allah Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi dan tetap dilaksanakan. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dan mereka segera menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan bertambah khusyuk. Saudaraku sedang Jumaat sekalian, berdasarkan ayat yang telah khatib bacakan tadi, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah mentafsirkan bahawa para golongan orang-orang saleh yang berpegang teguh kepada Al-Quran, mereka ini apabila diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersujud kepada Allah, tanda mengagungkan Allah, tanda syukur kepada Allah di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Orang-orang saleh ini sambil mereka bersujud, mereka menangis. Tambahan lagi apabila mereka beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Menangis mereka, menitiskan air mata mereka bukan lakonan semata-mata.
Akan tetapi itulah air mata takut kepada Allah. Itulah air mata penyesalan kepada Allah. Itulah air mata menyesal di atas kemaksiatan dan dosa yang telah mereka lakukan kepada Allah. Itulah air mata orang-orang yang mendambakan dan mendahagakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menitiskan air mata apabila baginda mendengar ayat-ayat suci Allah dilantunkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang dianugerahkan oleh Allah suara emas, suara yang cukup sedap. Namanya Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Ibnu Mas'ud baca Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqri' alayya Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah, bacakan Al-Quran kepadaku. Abdullah kata, aqra' alaik wa alayka unzil. Ya Rasulullah, adakah patut saya membaca Al-Quran kepada Tuan sedangkan Al-Quran itu turun kepada Tuan? Abdullah bin Mas'ud tahu bahawasanya ada orang yang lebih layak, lebih mulia untuk membacakan ayat suci Al-Quran itu, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya saya suka kalau saya mendengar bacaan Al-Quran itu daripada orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Ibnu Mas'ud kata, aku baca surah An-Nisa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta balagtu, sampailah aku membaca surah An-Nisa itu pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, maka bagaimanakah hal keadaan orang yang kafir nanti apabila Allah datangkan kepada mereka itu saksi, yakni seorang rasul daripada tiap-tiap umat, dan Allah datangkan kamu wahai Nabi Muhammad sebagai saksi ke atas mereka sebagai umatmu. Apabila sampai pada ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kata, amsik, cukup wahai Abdullah, cukup wahai Abdullah. Fa idza ainahu tazrifan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apabila Nabi kata cukup, Abdullah bin Mas'ud panggung kepala dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua mata baginda bercucuran air mata. Soalannya kini, bagaimana keadaan kita hari ini yang masih lagi diberikan kesempatan menikmati setiap inci kehidupan? Nikmat Allah diberikan percuma kepada kita. Adakah kita menghargainya, mensyukurinya, menjadi daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur? Bersyukur ke atas kenikmatan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita memilih jalan kiri, jalan untuk ke neraka? Memilih untuk menjadi hamba yang kufur akan nikmat, bermaksiat, melakukan jenayah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita buat dosa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuhum an-nar, kata Nabi. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Maksudnya bukan hanya mata, tetapi seluruh anggota badan tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis kerana takut pada Allah, kerana mengenangkan dosa-dosa maksiat kepada Allah, kerana menyesal di atas dosa-dosa dan maksiat yang telah dia lakukan kepada Allah, kerana mengenangkan keagungan dan kebesaran Allah. Mata itu tidak akan dibakar di api neraka. Yang kedua, kata Nabi, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang celik berjaga di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sekalian, kata para cendekiawan Islam bahawasanya zikir atau mengingati Allah itu adalah pada asalnya dengan cara bersendirian. Apatah lagi sekiranya perbuatan zikir itu dilakukan jauh daripada perkara-perkara yang meragukan, jauh daripada riya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada takabbur, jauh daripada menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Pada masa yang sama tidak memikirkan apa-apa selain daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Tidak akan mampu untuk seseorang itu mengalirkan air mata kerana zikirnya pada Allah jika hatinya penuh dengan daki-daki kotornya dosa. Muslimin yang dirahmati Allah, manusia sering leka, sering lalai, sering terperangkap di dalam kesilapan dosa dan kemungkaran yang dilakukannya sendiri. Tetapi ingatlah, pintu-pintu taubat dan pintu rahmat Allah tidak pernah akan tertutup kepadanya selagi mana rohnya tidak sampai di kerongkongan. Mengakhiri khutbah Jumaat yang syarat dengan keberkatan ini, mari kita teliti, marilah kita mengambil peduli beberapa perkara supaya kita boleh mengamalkannya sebagai tanda bahawasanya kita ni hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanamkan sikap takut pada Allah ketika bersendirian maupun ketika berjemaah. Yang kedua, cubalah untuk menghayati setiap daripada kalamullah yang terjentik dan tersentuh dengan mukjizat Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran itu dengan sebaik mungkin. Yang keempat, lakukanlah ibadah semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, perbanyakkanlah zikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika mata seseorang itu mengalirkan air mata kerana Allah, maka Allah mengharamkan untuk neraka menyentuh tubuh hamba tersebut. Jika air mata itu mengalir ke pipinya, maka wajahnya tidak akan hitam dan hina pada hari kiamat. Tidak ada amal perbuatan yang lebih berat dan diberi pahala kecuali air mata yang keluar kerana takutkan Allah. Air mata itu dapat memadamkan panasnya api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itulah sebahagian dari nabi-nabi yang telah dikurniakan Allah nikmat-nikmat yang cukup melimpah kepada mereka. Minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itu daripada keturunan Nabi Adam, daripada keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama Nabi Nuh, daripada keturunan Nabi Ibrahim, daripada keturunan Nabi Yaqub yakni Israel, dan mereka itu adalah daripada kalangan mereka-mereka yang kami beri hidayah petunjuk dan kami pilih mereka. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka bersegera sujud serta menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Dan hendaklah setiap daripada kalian melihat apakah amalan yang dia nak bawa untuk jumpa Allah pada hari esok. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar berpesan untuk sama-sama kita bertakwa, yakni dengan kita melaksanakan taat dan kita meninggalkan maksiat. Di samping kita banyakkan bersolawat pada hari Jumaat yang penuh berkat dan mulia ini, tuan-tuan, ketahuilah bahawasanya di antara dua khutbah yang kita duduk, yang khatib duduk tadi, yang tuan-tuan, yang Tok Bilal baca selawat tadi, waktu itu di antara waktu untuk mustajab doa.
Maka kita dianjurkan pada ketika itu, di samping kita angkat tangan atau kita baca selawat, kita banyakkan doa pada ketika itu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyakkanlah salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin ibnu Sultan بديشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.